yang berlakunya peperangan pada masa itu ialah pada tahun ke-3 Hijrah selepas peperangan Badar. Yang mana peperangan Badar berlaku pada tahun ke-2 Hijrah. Tengok gap masanya hanya mengambil masa 1 tahun. Kenapa berlakunya peperangan Uhud ini? Disebabkan kaum musyrikin Mekah di kaum musyrikin Mekah diorang kalah pada peperangan Badar. Disebabkan diorang kalah, diorang rasa geram. Diorang rasa nak bunuh Rasulullah SAW dan diorang rasa martabat diorang ini sebagai kaum musyrikin Mekah pada masa itu yang sangat tinggi, diorang rasa tercadar. Sebab apa? Kalah dengan orang Islam pada peperangan Badar. Dan pada masa itu kaum musyrikin Mekah dikumpulkan tenteranya semua sekali seramai 3,000 orang. Dan kebetulan pada masa itu bapa saudara Nabi iaitu Saidina Abbas bin Abdul Muttalib yang berada di Mekah pada masa itu, dia tahu kaum musyrikin Mekah sedang kumpul tenteranya seramai berapa-berapa, dia daripada Mekah terus datang ke Madinah. Pada masa itu tak ada kenderaan, hanya ada kuda. Mungkin mengambil masa beberapa bulan ataupun sebulan ataupun lebih 2 bulan. Dan pada masa itu nak kata cepatnya Saidina Abu Bakar Saidina Abbas bin Abdul Muttalib daripada Mekah ke sini, dia ambil orang kata naik kuda cepat, tak ada berhenti, tak ada arena. Orang kata minum air pun mungkin atas kuda je. Dan sampai je di sini sampaikan kepada Rasulullah SAW dan Nabi kita buat apa? Nabi kita hantar beberapa spy untuk nak pastikan bahawa betul ke bahawa kaum musyrikin Mekah ini datang ke sini. Dan selepas itu spy datang balik, wahai Rasulullah, betul Rasulullah, kaum musyrikin Mekah sedang menuju ke sini dengan jumlah sekian. Dan selepas itu Rasulullah SAW dia buat apa? Dipanggil semua sahabat-sahabatnya, adakan satu majlis. Majlis tersebut adalah majlis syura. Senang kita kata meeting lah. Kita buat meeting semua. Dan pada masa tu ada 2 pandangan daripada sahabat dengan Rasulullah. Yang pertamanya adalah cadangan daripada Rasulullah sendiri. Aku cadangkan kita berperang di dalam Madinah. Maksudnya kalau dalam Madinah adalah kawasan sana. Sebelah kiri saya, sebelah kawasan sana. Yang mana straight di sini adalah bandar Madinah. Yang mana kita berperang di dalam Madinah. Sebab apa? Di dalam Madinah adalah tempat yang mana kita tahu kawasan strategi perang. Kita tahu macam mana keadaan kita nak sehendak musuh, kita tahu macam mana kita nak buat perangkap. Sebab apa? Di dalam rumah kita sendiri. Itu adalah logik. Dan orang kata selagi mudah untuk kita berperang dengan kaum musyrikin Mekah dengan jumlah yang sikit, tetapi kita masih lagi boleh tewaskan dengan jumlah yang banyak. Tetapi ada satu pandangan daripada sahabat yang mana dia kata, wahai Rasulullah, aku cadangkan kita berperang di luar Madinah. Dan majoriti daripada sahabat pada masa itu bersetuju, wahai Rasulullah, aku setuju kita berperang di luar Madinah. Sebab apa? Aku takut di dalam Madinah ini akan rosak atau benda apa semua. Aku takut anak-anak apa semua dia takut. Dan pada masa itu majoriti daripada sahabat-sahabat bersetuju untuk berperang di luar Madinah. Sedangkan pada masa itu Rasulullah SAW adalah seorang ketua. Dia boleh, dia kata tak boleh ikut cadangan aku sebab aku siapa? Aku ketua. Boleh dia. Tetapi disebabkan majoriti daripada sahabat-sahabat bersetuju untuk berperang di luar Madinah, Rasulullah SAW dia suruh Sayyidatina Aisyah masuk ke dalam bilik dan siapkan pakaian baju besi. Dan pada masa itu yang mana Rasulullah SAW masuk di dalam bilik dan keluar dalam keadaan memakai 2 baju besi, menandakan bahawa perang ini adalah perang yang sangat hebat. Dan sebelum itu yang mana Rasulullah SAW bermimpi 3 kali. Yang mana pertamanya Rasulullah SAW bermimpi apa? Dia memimpi apabila aku menghunuskan pedang, maka pedang itu patah ataupun pedang itu subing, menandakan bahawa berlaku musibah kepada kaum muslimin. Yang kedua pula, mimpi kedua, bahawa Rasulullah SAW dia hunus pedang, tetapi pedang itu bertambah baik, menandakan ada kemenangan di masa peperangan Badar, masa peperangan Uhud. Yang ketiganya adalah yang mana aku tengok seekor lembu disembelih, menandakan bahawa para syuhada akan gugur di sahabat-sahabat aku masa peperangan itu. Dan pada masa itu Rasulullah SAW siap memakai baju besi dan bermulanya musafir pada hari Jumaat. Dan dikumpulkan satu tempat yang mana di Masjid Syaikhan ataupun lebih dikenal Ajimatul Syaikhan, dikumpulkan di situ. Dan pada masa itu Rasulullah SAW dikumpulkan semua sekali tenteranya di Madinah seramai berapa orang? Seramai 1,000 orang. Bayangkan 1,000 mahu melawan 3,000 orang. Kata satu, kalau saya pada masa itu kena lawan 3 orang. Dan pada masa itu Rasulullah SAW di Ajimatul Syaikhan, Rasulullah nampak golongan-golongan budak, golongan anak ni. Dia rasa budak-budak kecil semua patah balik, tak payah ikut berperang. Dan pada masa itu jugalah yang mana Rasulullah SAW nampak satu golongan yang mana Rasulullah tak kenal. Dia bertanya siapa golongan tersebut, dan golongan tersebut daripada sahabat bagi tahu itu adalah golongan daripada Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay ni adalah orang munafik. Dan Rasulullah SAW paling takut kepada orang munafik. Sebab apa? Di luar jasadnya adalah Islam, di luar jasadnya pakai kopiah, pakai serban, orang kata pakai apa semula, syimak apa semua. Tetapi di dalam hatinya dia adalah seorang munafik. Sebab apa? Orang kata syaitan bertopengkan manusia. Kita tak tahu dia ni adalah orang munafik.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada takut dengan golongan tersebut berbanding dengan orang kafir yang mana jelas-jelas kita tahu dia adalah orang kafir. Dan pada masa tu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan tentera yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay pada masa tu untuk patah balik. Rasulullah bagi dua pilihan, sama ada patah balik ke Madinah ataupun untuk masuk Islam baik. Orang kata untuk masuk convert balik Islam. Dan pada masa tu tentera Abdullah bin Ubay yang mana dibawa oleh Abdullah bin Ubay yang hanya ada pada masa tu hanyalah untuk apa? Untuk kacaukan strategi Rasulullah, untuk jadi duri dan daging, pusing dalam selimut. Orang kata kita belakang. Dan pada masa tu kalau tentera Abdullah bin Ubay dia ambil pilihan pertama daripada Rasulullah untuk patah balik ke Madinah. Dan pada masa tu selepas dipatah balik ke Madinah, tinggallah tenteranya seramai 700 orang. Daripada 1000 orang tolak 300 orang, tinggal 700 orang. Masa tu 700 orang mahu melawan 3000 tentera kaum musyrikin adalah jumlah yang sangat mustahil. Dan pada masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pilih kawasan Bukit Uhud ini sebab apa? Kalau perasan kawasan Bukit Uhud bentuknya adalah curve. Dia bentuk dia macam ni. Kita sekarang ni berada di tengah ini dan di tepi saya ini adalah Bukit Ainai. Di tepi macam ni, di tepi ini adalah Bukit Ainai, bentuk curve dia bentuk macam ni, Bukit Uhud. Dan kita berada di tengah ini. Kalau perasan boleh tengok sebelah sini, nampak dia bentuk adalah curve. Memilih adalah di kawasan ini adalah tempat yang strategik. Sebab apa? Kaum musyrikin Mekah datang daripada sebelah sana. Kaum musyrikin Mekah datang daripada sebelah sana dan kaum musyrikin Mekah tidak boleh serang daripada belakang, tidak boleh serang daripada kiri, tidak boleh serang daripada kanan. Maksudnya kaum musyrikin Mekah boleh serang daripada satu penjuru sahaja. Bayangkan kalau dia berperang di dalam kawasan yang lapang, dalam keadaan 700 orang kaum musyrikin Mekah boleh datang daripada belakang, daripada tepi, daripada kiri, daripada kanan. Dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di kawasan Bukit Uhud, tempat yang paling strategik. Dan pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tenteranya bahagikan tentera sebanyak 3 golongan. Yang mana dua golongan di bawah dan satu golongan di atas Bukit Ainai ataupun Bukit Mawalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan seorang sahabat iaitu Abdullah bin Jubair. Dan itu Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Jubair, wahai Abdullah bin Jubair, kau ambil tentera kau seramai 50 orang, ditugaskan sebagai tentera memanah, kau berada di atas Bukit Ainai itu, Bukit Ar-Rumah. Dan aku perintahkan kau berada kekal di atas itu. Kalau aku kata jangan turun, kamu jangan turun. Hatta kamu nampak jenazah aku ataupun jenazah sahabat kamu dimakan oleh gagak, kalau aku kata jangan turun, jangan sekali-kali turun. Dan kata perintah tegasnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Jubair bahawa jangan sekali-kali turun tanpa perintah aku. Dan pada masa itu Abdullah bin Jubair ambil tentera selama 50 orang berada di atas Bukit Ainai. Ditugaskan untuk apa? Ditugaskan hanya untuk memanah ataupun menghalang tentera berkuda. Yang pada masa itu tentera berkuda diketuai oleh Khalid Al-Walid dengan Ikrimah. Khalid Al-Walid pada masa itu belum masuk Islam. Dan kita tahu dengar je nama Khalid Al-Walid, dia adalah panglima sangat hebat. Pada masa itu dia adalah sangat hebat dah. Lepas dia masuk Islam bagilah sangat hebat. Masa itulah mana banyak peperangan umat Islam dia dibenangi oleh Khalid Al-Walid. Di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid. Sebab apa? Dia adalah panglima yang sangat hebat. Dan pada masa tu dia sebelum Islam, dia tentera kaum musyrikin Mekah. Dia ditugaskan, tentera memanah ditugaskan untuk menghalang tentera berkuda. Dia pendekkan cerita yang mana berlaku peperangan pada 3 fasa peperangan. Yang mana fasa pertama peperangan melibatkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ataupun lebih dikenali sebagai Asadullah, yang mana gugur syahid dalam mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan Islam. Dan pada masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok gugurnya bapa saudara Nabi ni, gugurnya bapa saudara dia ni, dia rasa apa? Dia rasa sangat-sangat sedih. Bagaimana gugurnya bapa saudara Nabi ini dibunuh oleh seorang hamba namanya adalah Wahsy. Yang mana Wahsy ni dia hamba kepada Jubair bin Mut'im. Yang mana Jubair bin Mut'im dia kata apa? Wahai hamba-hambaku, barang siapa yang nampak Sayyidina Hamzah dan mampu bunuh Sayyidina Hamzah, maka aku akan bebaskan dia dan aku akan bagi harta yang sangat banyak. Masa tu Wahsy sebelum Islam. Dan Wahsy ni ada satu kelebihan, yang mana kalau dia baling lembing ini jarang miss. Kalau 100% kalau dia masuk Olimpik 90% confirm kena. Kelebihan dia, orang kata memang dia power dalam bab tu. Dan masa peperangan Uhud itu, pada fasa pertama itu yang mana masa dalam keadaan tengah kalut berperang, Wahsy ni dia berselindung di kawasan batu dan dia nampak Sayyidina Hamzah dibaling ambil lembing dan dibaling, maka tembuslah dada Sayyidina Hamzah. Maka gugur syahidlah bapa saudara Nabi itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pada fasa pertama peperangan. Dan pada masa itu jugalah yang mana kaum musyrikin tengok kaum muslimin ini sangat kuat. Sebab apa? Kaum muslimin ini biarpun dia ini orang kata dalam kuantiti yang sikit, tetapi mereka ini sangat kuat. Seolah-olah seorang itu boleh melawan ramai orang. Sebab apa? Mereka ini ada satu semangat, iaitu semangat jihad. Kalau mereka ini mati akan dapat mati apa? Mati syahid. Kalau orang kafir mati akan dapat mati apa? Mati kata. Disebabkan itu, kalau pada masa itu saya ada di situ pun, orang kata saya pun nak pergi berperang. Sebab apa? Kita nak menuju untuk mati syahid.
disebabkan itulah kaum musyrikin tengok kaum muslimin sangat kuat dan dia orang berpatah balik. Sedangkan dia orang pada masa tu hanya mati beberapa orang, baru beberapa puluh orang. Dia orang berpatah balik. Semasa dia orang berpatah balik, bermulalah fasa kedua peperangan. Yang mana melibatkan kaum musyrikin Mekah yang berada di atas itu, kan biasa jemaah dengar, yang mana kaum musyrikin kaum muslimin yang mana kaum muslimin tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diketuai oleh Abdullah bin Jubair yang berada di atas itu turun untuk harta, betul? Biasa kita dengar turun untuk ambil harta. Saya bagi tahu sekali lagi, dia ada dua maksud yang berbeza. Kalau kita bagi tahu bahawa sahabat Rasulullah yang berada di atas itu turun untuk ambil harta, saya tidak setuju. Sebab apa? Seolah-olah kita pada masa ni yang mana kita tidak pernah kenal pun sahabat-sahabat Rasulullah dan kita tak pernah tengok pun Rasulullah pada masa tu. Senang-senang kita yang hidup pada masa ni yang kita dapat nikmat iman dan Islam senang-senang sahaja, tak perlu bersusah payah seperti mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bagi tahu cerita sahabat turun untuk harta. Nampak? Sahabat turun untuk apa? Untuk harta. Sahabat turun untuk apa? Untuk harta. Cerita yang biasa kita dengar. Sahabat turun untuk apa? Untuk harta. Nampak definisi yang sangat-sangat salah. Bagi saya sangat-sangat salah. Yang mana yang sebenarnya adalah sahabat turun disebabkan apa? Disebabkan apabila dia tengok kaum musyrikin Mekah sudah patah balik, kita sudah menang. Dia kata apa? Kita sudah menang. Buat apa kita berada atas ni? Kita sudah menang. Dan pada masa itulah dia turun untuk mengumpul harta bersama sahabat-sahabat. Bukan disebabkan untuk harta dia tengok dia turun, bukan. Nampak? Dua pandangan yang salah. Dua pandangan yang berbeza. Yang mana satu kalau kita bagi tahu sekarang ini sahabat turun untuk harta adalah pandangan yang sangat-sangat salah. Sedangkan kita tak pernah hidup pada zaman Rasulullah, tapi kita senang-senang aja pada masa ni fitnah bahawa tuduh seolah-olah sahabat turun untuk ambil harta. Dan pada masa tu yang mana sahabat turun dia rasa dia sudah menang, dia turun untuk kumpul harta pada masa tu, sedangkan dia lupa dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berada kekal di atas bukit Ainan ataupun bukit Uhud. Bukit mana? Dan pada masa itulah yang mana Khalid Al-Walid dia sedang berpatah balik dan dia berpaling ke belakang, dia tengok kaum muslimin sedang leka untuk ambil harta, dia pun pusing di belakang bukit Ainan. Ada yang kata pusing belakang bukit Uhud, dapat dua cerita yang berbeza. Kalau saya baca ada yang kata belakang bukit Uhud, ada yang kata belakang bukit Ainan. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada masa itulah yang mana Khalid Al-Walid dia bunuh baki tentera pemanah di atas dan dia sebarkan satu berita palsu yang mana saya pendek kat cerita, yang mana tersebarnya satu berita palsu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Rasulullah sudah mati. Dan pada masa tu kaum muslimin yang hidup pada masa tu dengar je Rasulullah sudah mati, rasa apa? Rasa kalut, rasa takut. Dan pada masa tu semua kaum muslimin sudah berpecah belah. Orang kata ada yang berlari melindungi diri di kawasan Bukit Uhud, ada yang berlari melindungi diri di Madinah. Dalam keadaan berpecah. Sebab apa? Kaum musyrikin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Sebabnya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Mus'ab bin Umair yang mana ditugaskan untuk apa? Untuk pegang panji Islam. Dan pada masa tu kaum musyrikin Mekah datang, saya tak ingat nama ada nama dia, saya minta maaf saya tak ingat nama. Dia potong satu lagi tangan, tak nak bagi jatuh panji Islam. Dia pegang dengan satu lagi, datang lagi, potong satu lagi tangan, tak nak bagi jatuh lagi panji Islam, dia pegang dengan dua kaki. Maka datang sekali lagi dan bunuhlah Mus'ab bin Umair. Dan pada masa tu Mus'ab bin Umair mukanya seakan-akan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan itulah tersebarnya satu berita palsu bahawa Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah mati. Dan pada masa itu jugalah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk di dalam perangkap yang mana digali oleh kaum musyrikin Mekah, digali satu lubang, Rasulullah berada di dalam itu dan dipanah sehingga tembus di pipi dan sabuk gigi. Dan pada masa itu dalam usaha mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perangkap itu, sahabat-sahabat melindungi Rasulullah. Dan pada masa itulah yang mana gugur syahid, ramainya gugur syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan Rasulullah. Dan selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersembunyi di satu tempat, kalau perasan di belakang sana, belakang masjid. Saya ingat saya. Mana masjid? Masjid Sungai saya ingat saya. Ada masjid. Saya ingat ni. Nampak menara dia? Belakang masjid tersebut ada satu gua namanya Al-Mahal. Kita tak boleh pergi tengok. Dia tempat ni juga tapi polis. Yang mana satu tempat Al-Mahal yang Rasulullah berada di dalam itu dan dilindungi oleh sahabat-sahabat. Maksudnya Rasulullah berlindung di kawasan itu. Dan pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Aku tengok kanan, aku nampak Nusaybah binti Ka'ab. Aku tengok kiri, aku nampak Nusaybah binti Ka'ab.
Tandanya apa? Seorang wanita yang ada pada masa itu ditugaskan untuk medik ataupun memasak. Apabila Rasulullah kata, aku tengok kanan aku nampak Nusaybah binti Ka'ab, aku tengok kiri aku nampak Nusaybah binti Ka'ab. Nak kata bahawa Nusaybah binti Ka'ab dia seorang wanita, apabila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang dan keadaan nazak, dia berlari-lari melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak tahu kemahiran apa pun, tetapi disebabkan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup korbankan dirinya, dia ambil pedang berlari-lari melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kasih dan sayangnya sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Dan lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung di dalam Al-Maharis, kaum musyrikin Mekah nak datang bunuh tak boleh. Sebab apa? Yang mana kaum muslimin yang mana berlindung tak di kawasan Bukit Uhud, dia tahu bahawa Rasulullah masih hidup, dia datang balik untuk melindungi Rasulullah. Yang mana berlindung daripada Madinah, datang balik untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu kaum musyrikin Mekah dia tak mampu untuk bunuh Rasulullah. Sebelum dia berpatah balik, dia cincang dulu jenazah para syuhada. Subhanallah. Dan selepas itu dia berpatah balik. Dan berlakunya fasa ketiga peperangan, yang mana berlakunya adalah keesokan hari, yang mana kaum muslimin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat yang masih hadir ini, kita pergi counter attack. Dia kata kita kena serang balik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi serang balik sampai ke kamp kaum musyrikin. Dia tengok kaum musyrikin semua sudah berpatah balik ke Mekah pada masa itu. Dan menandakan apa? Nak tunjuk kepada siapa? Nak tunjuk kepada kaum Yahudi Madinah bahawa kaum muslimin ini tidak kalah. Kaum muslimin ini sangat kuat. Dia pun jumlahnya hanyalah 700 orang melawan 3,000 orang, tetapi tentera kaum muslimin ini masih lagi kuat. Dan itu cerita sebaringkas daripada saya tentang peperangan Uhud. Akhirnya kaum muslimin menang. Biasanya kita dengar sampai fasa kedua, yang mana tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dan yang fasa ketiga ni biasanya orang kurang dengar, ada yang tak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya panggil sahabat-sahabat sama yang lain untuk serang balik. Dan itu adalah menandakan kemenangan kaum muslimin pada peperangan Uhud. Sebab apa? Kaum musyrikin Mekah dia hanya datang ke Madinah hanya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk balas dendam. Tetapi dia tak capai target, maksudnya dia orang kalah. Itu adalah kemenangan kaum muslimin pada peperangan Uhud. Dan insya-Allah di hadapan saya ini adalah makam para syuhada Uhud. Dan insya-Allah kita boleh ke hadapan, kita doakan kepada makam para syuhada Uhud. Dan jika ada jemaah dah ada doa sendiri ke nak saya doa ke macam mana? Nak duduk sini je. Kita pergi sana lah. Kita tengok sana, yang mana boleh tengok dalam kawasan dekat sikit. Kan lalu mai doa je. Tak amin.